Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Dan salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Okey, hari ini saya nak cerita tentang perubahan dalam diri kita. Perubahan dari satu keadaan di mana kita tak nak berubah, tapi kita terpaksa berubah. Okey. Macam mana pula tu? Macam mana cerita dia? Okey, saya bagi contoh. Kita kerja dekat satu tempat, satu syarikat untuk orang yang bekerja lah. Dia tak suka kerja kat situ tau. Dia macam nak pergi kerja pun malas, tak ada semangat, tak ada motivasi kan. Tapi dia tak nak buat perubahan keluar daripada tempat kerja tu. Okey. Jadi alasan yang dia bagi susah nak tak ada kerja. Dia mungkin dia tak dapat gaji yang lumayan seperti mana dia dapat kat tempat kerja tu. Tapi dia masih duduk situ, tapi dia dalam keadaan tak seronok, tak happy lah. Dalam keadaan merana tau, dia duduk kat situ. Jadi dia nak berubah, tapi dia tak nak berubah. Atas sebab-sebab macam saya kata tadi lah, sebab gaji dan sebagainya kan. Jadi dia teruskan juga duduk kat tempat tu, walaupun dalam keadaan dia tak seronok, tak happy, tak tenang, merana. Jiwa tu merenta-renta nak berubah. Sampai satu ketika, tiba-tiba syarikat tu buat keputusan buang orang. Okay? Macam sekarang lah, contoh zaman COVID-19 ni kan, banyak syarikat buang orang kan. Jadi sepatutnya masa dia kena buang kerja tu, dia kena seronok lah sebab dia dah tak payah kerja kat situ kan. Tapi sebab dia terpaksa, itu yang dinamakan situasi yang dia terpaksa berubah. Maknanya dia terpaksa berubah daripada tempat kerja yang dia tak suka tu kepada tak ada kerja. Walaupun situasi itu pun sebenarnya dia nak, tapi sebenarnya dia tak bersedia untuk berubah. Jadi ini yang dinamakan perubahan yang kita nak, tapi kita tak buat apa-apa. Akhirnya berlaku juga dalam keadaan yang kita tak nak berubah masa tu. Jadi contoh yang paling satu lagi contoh saya bagi dia orang yang buat rumah kat tepi laut contohnya. Dia tak suka buat rumah tepi laut sebab dia kata satu hari mungkin air laut tu banjir, nanti dia akan tenggelam ke rumah dia. Tapi tak buat apa-apa. Dia biarkan. Dia tahu risiko dia biarkan. Tiba-tiba satu hari air banjir datang. Okay. Bila air banjir datang, of course lah rumah dia hanyut. Jadi masa tu dia terpaksa berubah lah. Kan? Jadi ini situasi yang dinamakan nak berubah tapi tak buat apa-apa. Kan? Walaupun tak suka, dia tak buat apa-apa, akhirnya dia terpaksa berubah. Jadi situasi ini sekarang banyak berlaku selepas COVID-19. Kan? Jadi apa yang sebenarnya harus kita buatlah dalam situasi yang mana kita tahu kita nak berubah tapi kita tak buat apa-apa dan kita nak elakkan daripada terpaksa berubah. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni? Kalau kita rasa kita perlu berubah, kita kena buat perancangan lah. Kita kena honest pada diri kita, kena jujur pada diri kita lah yang memang kita nak berubah. Sebab-sebab yang kita nak berubah tu kita kena tahulah kenapa kita nak berubah. Okay? Dan kalau kita rasa dengan sebab-sebab perubahan tu yang kita buat tu, maka kita akan lebih tenang hidup, kita akan lebih gembira, kita akan lebih seronok menghadapi hidup, lebih bermotivasi. Jadi kita kena buat perancangan lah untuk perubahan tu. So bagi contoh tadi, seorang yang tak suka tempat kerja tu, dia nak berubah, dia kenalah buat perancangan. Perancangan contohnya dia kena apply kerja tempat lain kan. Cari kerja di mana mungkin dia rasa seronok kan, kerja yang dia rasa mungkin seronok. Ataupun mungkin dia boleh berjinak-jinak dengan berniaga kan. Start berniaga kecil-kecilan dari rumah kan. Buat part time. Ataupun dia tak berniaga pun dia carilah satu income yang dia boleh support. Kalau misalnya dia tak bekerja tempat tu, mungkin dia bawa Grab dan sebagainya kan. Jadi dia buat perancangan macam mana dia nak berubah. Okay? So first kali dia kena jujur yang dia memang nak berubah. Yang secondly dia kena buat perancangan yang dia nak berubah tu. Jadi once dia dah buat perancangan, dia akan sedikit sebanyak, step by step lah, dia akan dapat sikit sebanyak dia punya, orang kata, kalau perubahan tu dia akan lakukan, maka dia tak adalah macam terkejut. Okay?
Jadi walaupun situasi berlaku di mana dia terpaksa berubah, contoh sekarang ni dibuang kerja dan sebagainya, jadi dia telah bersedia. Dia telah bersedia untuk perubahan tersebut. Jadi ini yang dinamakan kita buat perancangan lah, kan. Jangan kita just kata tak mau nak berubah tapi tak buat apa-apa, last kita terpaksa berubah, kan. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat sedikit sebanyak manfaat daripada apa yang saya kongsikan hari ini. Jadi mudah-mudahan boleh share lah dengan rakan-rakan tentang apa yang saya kongsikan hari ini lah. Itu sajalah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jumpa lagi.